Dengarkan program Temu Bual Klinik Cukai bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM. Jom klik hasil sekarang. Terima kasih atas sumbangan anda kepada kesejahteraan negara. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Assalamualaikum, salam sejahtera kembali semula menerusi program Klinik Cukai bersama dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Untuk waktu ini kita bawakan Encik Said Zulkifli Abu Seman, Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Operasi STEM dan CKHT untuk topiknya Kenali Duty STEM. Assalamualaikum Encik Said. Assalamualaikum Cik Aifah. Ya, apa khabar tu? Tanya apa khabar dulu ni sebelum nak kenali duty STEM ni. Baik, sekali lagi kita bersama dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia untuk slot Klinik Cukai. Yang mana hari ini nak berbicara berkaitan dengan duty STEM. Dan sudah pasti ramai antara kita pernah berurusan dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia untuk urusan penyeteman ini. Bagi pelajar, kita nak mohon pinjaman kena matikan STEM hasil. Ya, saya pernah lalui. Mereka yang nak beli rumah juga dikenakan duty STEM dan banyak lagi urusan yang boleh dikaitkan dengan duty STEM. Alright, tapi sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut mengenai duty STEM, bolehkah Tuan berikan sedikit pengenalan dulu tentang duty STEM ini? Silakan. Okey, terima kasih Aifah. Sama. Okey, saya percaya tak semua yang betul-betul tahu apa itu duty STEM lah ya. Okey, dari segi selagi kita tak tahu, selagi itu kita akan buat-buat tak kisahlah. Sampai satu masa nanti kita kena berurusan. Okey, baik. Kita teruskan kepada pengenalan tentang apa itu duty STEM ya Aifah. Okey, duty STEM dikenakan ke atas dokumen atau perjanjian yang disenaraikan di bawah jadual pertambah atas STEM 1949 yang mempunyai kesan perundangan, komersial atau kewangan. Okey, saya kongsikan beberapa contoh dokumen atau surat cara yang dikenakan duty STEM. Okey, antaranya adalah borang pindah milik hartanah, borang pindah milik saham, perjanjian sewa, perjanjian pinjaman, ini yang biasalah macam Cik Aifah sebutkan tadi untuk student-student tu, okay. Perjanjian jual beli, dan ada dua jenis duty STEM lah, okay. Itu sama ada duty yang dikenakan sebagai, yang kita nyatakan sebagai duty tetap, itu dikenakan tanpa ada kaitan dengan nilai balasan atau amount yang dinyatakan dalam dokumen atau surat cara, dan satu lagi adalah duty ad valorem lah, yang kita kenakan berdasarkan kepada nilai balasan yang dinyatakan dalam dokumen atau surat cara ataupun nilai pasaran, contohnya macam pindah milik hartanah tadi lah. Okey. Okay, itu sedikit lah Cik Aifah penggunaan duty STEM. Baik, ada tempoh masa ke untuk penyeteman dokumen-dokumen tersebut? Okey, untuk dokumen-dokumen yang di mana disempurnakan di Malaysia, sudah tentu kita ada tempoh-tempoh tertentu yang kita nyatakan untuk dokumen tersebut dibawa ke lembaga hasil lah untuk dimatikan stem atau dibayar duty stemnya. Okey, kita bagikan kepada dua keadaan iaitu sama ada yang pertama yang perjanjian tersebut disempurnakan atau berlaku di dalam Malaysia atau di luar Malaysia. Okey, bagi perjanjian ataupun surat cara yang disempurnakan di dalam Malaysia, tempoh penyeteman adalah dalam tempoh 30 hari dari tarikh ia disempurnakan atau ditandatangani di Malaysia. Atau sekiranya ia disempurnakan atau ditandatangan di luar Malaysia, ia tempoh untuk datang ke pejabat STEM untuk distemkan dokumen tersebut adalah 30 hari selepas ia pertama kali diterima di Malaysia daripada luar Malaysia. Okey. Dan sekiranya kan selepas tempoh itu, apa kesan kalau dokumen ataupun surat cara itu tidak distemkan? Okey. Bagi dokumen-dokumen yang tidak distemkan di Raifa adalah sangat penting untuk kita tahu. Setiap dokumen atau surat cara yang distemkan dengan sempurna, ia boleh diterima sebagai bukti di mahkamah sekiranya ada apa-apa pertikaian yang berlaku dalam satu perjanjian. Dan berkenaan amount duty stamp pula, ia akan ditentukan oleh pejabat stamp cawangan lembaga hasil dalam negeri Malaysia lah, ataupun di pusat khidmat hasil atau pejabat satelit atau pusat transformasi bandar, di mana dokumen tersebut dibawa ke kaunter untuk ditaksir oleh penaksir di lembaga hasil dalam negeri, dan duty stamp akan ditentukanlah berapa kadar bayaran yang perlu dibayar. Dia bukan fix amount kalau beli rumah banyak ni. Kalau ni pinjaman banyak ni, tak ada. Dia akan ditentukan kemudian, begitu Betul, dia adalah berdasarkan kepada isi kandungan perjanjian tersebut. Dan kadarnya adalah berbeza-beza.
Contoh untuk pinjaman ada cara pengiraan dia, untuk sewa ada cara pengiraan dia. Faham? Okey, dari sudut cara, macam mana kita nak stampkan dokumen-dokumen seperti yang Tuan sebutkan tadi? Okey. Kita ada beberapa kaedah untuk dokumen-dokumen atau perjanjian distamkan. Okey, kaedah yang pertama iaitu kita mengeluarkan sijil stamp. Sijil stamp dikeluarkan sebagai resit resmi dan dijana melalui sistem permohonan penyetiaman secara atas dalam talian lah, itu stamp assessment and payment system. Okey, untuk stamp assessment and payment system ni kita namakan stamps singkatan dia. Permohonan penyetiaman yang dibuat adalah secara dalam talian lah. Boleh lawat ke portal stamps ataupun lawat ke portal resmi lembaga hasil, dan di sana ada capaian untuk tuan-tuan dan puan-puan ataupun pembayar duty untuk akses kepada stamps lah. So kepada semua pengguna stamps, cara selepas duty dibayar, sijil stamp akan dijana secara elektronik dan sijil tersebut perlu dikepilkan pada dokumen sebagai bukti penyetiaman lah. Maksudnya bila dah selesai buat bayaran, sijil tersebut dicetak dan dikepilkan bersama dokumen sebagai bukti bayaran duty stamp telah dibuat untuk dokumen tersebut. Okey, kaedah yang kedua, kita ada stamp tertera iaitu digital franking system. Okey, sijil tertera ni kalau bagi mereka yang pernah lah berurusan dengan lembaga hasil, ia adalah stamp tertera yang bercetak warna hijau di muka hadapan setiap perjanjian yang mana telah dibayar duty-nya. Dan pada stamp tertera tersebut ada terdapat tarikh dan nilai duty yang dibayar pada dokumen tersebut. Okey. So sebagai kita untuk melihat ke hadapan buat masa ini, kaedah stamp tertera ni penggunaannya akan ditamatkan pada 30 Jun 2021 lah, hanya beberapa hari lagi, sebab lembaga hasil sekarang kita menggalakkan penggunaan ataupun pengemukaan dokumen secara dalam talian lah melalui stamps yang disebutkan tadi. Okay. Jadi dari segi sistem dan sebagainya kita dah bersedia untuk menerima dan memproses permohonan melalui stamps. Jadi kaedah bayaran stamp tertera ni akan ditamatkan penggunaannya pada 30 Jun 2021. Okey, di portal kita pun ada dinyatakan dan di sana ada maklumat-maklumat yang boleh pembayar duty lihat dan bacalah berkenaan dengan selepas kita tamatkan stamp tertera franking digital ni, bagaimana untuk login dan daftar sebagai pengguna stamps lah. Okey, dan kaedah yang ketiga, kita ada stamp pelekat iaitu stamp hasil. Yang ni kalau macam yang Jiraifa cakap tadi, student memang glamour lah stamp hasil ni. Yeah. Dia orang dapatkan di pejabat pos, boleh beli di pejabat pos. Okey, stamp hasil boleh didapati di Pos Malaysia dengan denominasi RM1, RM5, RM10, RM50, RM100 dan RM250. Denominasi ni adalah nilai muka stamp tu lah. Maksudnya kalau kata contoh bayaran tu untuk dokumen tu RM10. So cukup beli sekeping RM10 tu, lekatkan di atas dokumen dan datang ke pejabat stamp untuk dimatikan lah. Okay. Pembatalan stamp hasil boleh dilakukan di pejabat stamp cawangan lembaga hasil, pusat khidmat hasil dan juga di pejabat stamp daerah. Walau bagaimanapun, stamp hasil adalah terhad kepada duty yang tidak melebihi RM500 lah. Okay, sekiranya duty untuk surat cara atau perjanjian tersebut melebihi RM500, pembayar duty hendaklah menggunakan kaedah penyetiaman sama ada melalui stamps ataupun stamp tertera DFS tadilah. Okay, dan juga boleh juga dibuat secara tunai lah bayarannya. Okay, dan kaedah yang keempat ialah resit resmi, iaitu resit kewangan 38. Okay, ini adalah resit resmi kerajaan. Kalau biasa tengok yang warna coklat tu lah. Tapi ini biasanya kita keluarkan untuk kes-kes kita namakan untuk pembayaran duty compound, di mana pihak-pihak bank contohnya buat bayaran ke atas duty compound, ke atas cek-cek yang dikeluarkan kepada pelanggan. Kalau DJ biasa tengok atas cek tu, dia dah tulis duty stamp paid. Maksudnya setiap helaian cek tu duty stamp telah dibayar. Jadi bank dia akan buat pemotongan daripada akaun pelanggan dan akan dirimitkan kepada lembaga hasil dan kita keluarkan resit Q38 lah. Okay, tapi buat masa ni
kita juga telah bergerak ke hadapan, di mana untuk duty compound juga kita buat bayaran juga secara atas talian lah. Okey. Jerify itu adalah 4 kaedah penyetiaman yang mana kita gunakan di lembaga hasil buat masa ni lah. Okey, walaupun tadi saya dah sebut bagaimana cara pembayaran duty stamp ini, tapi kita nak tahu lagi sekali kaedah-kaedah bayaran duty stamp ini. Dia ada beberapa cara kan? Okey, betul. Okey. Untuk teman-teman Jerify dan pendengar semua, kita ada 6 kaedah bayaran duty stamp lah ya. Okey, yang pertama secara tunai. Maksudnya boleh datang ke kaunter buat bayaran dan bawa wang tunai lah untuk buat bayaran. Kemudian kita akan sama ada mencetak sijil ataupun stamp tertera tadilah. Okey, kemudian biasanya untuk urusan oleh firma guaman, firma-firma ini akan menggunakan cek akaun anak guaman lah dan cek dibayar atas nama pemungut duty stamp. Kemudian bagi selain daripada firma guaman ataupun orang-orang ramai yang lain, boleh gunakan bank draft atas nama pemungut duty stamp juga. Maksudnya kalau tuan-tuan dan perempuan pendengar yang mana notis taksiran telah dikeluarkan untuk membuat bayaran duty stamp sebagai pengguna stamps, so boleh buat bayaran dengan menggunakan bank draft atas nama pemungut duty stamp lah. Kemudian kita juga menerima kaedah kiriman wang dan wang pos juga atas nama pemungut duty stamp. Tapi tak banyaklah yang kita terima untuk tuan-tuan DJ. Biasanya yang kita terima tunai ataupun bank draft lah. Kemudian kita juga ada bayaran atas talian lah, macam yang saya nyatakan tadi, stamps, sistem kita yang permohonan secara dalam talian. So bayaran pun kita bagi pilihan kepada pembayar duty untuk membuat bayaran secara atas talian melalui platform FPX. Okey, dan yang keenam adalah stamp hasil tadilah, yang kita nyatakan sebagai satu kaedah penyetiaman dan dia adalah kaedah bayaran juga. Untuk duty yang tidak melebihi RM500 je, Refa. Ya. Okey. Baik, untuk anda yang sedang bersama kami, kita dalam program Klinik Cukai bersama dengan Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia. Kita ada Encik Said Zulkifli Abu Zaman, Pegawai Perhubungan Awam, Jabatan Operasi Stamp dan CKHT, berbicara berkaitan dengan kenali duty stamp. Alright. Di mana bayaran duty stamp ini boleh dibuat? Adakah pejabat lembaga hasil dibuka sepanjang PKP ini untuk tujuan tersebut, Tuan? Okey. Untuk makluman semua pendengar, bagi pengguna stamps, bayaran boleh dilakukan secara dalam talian lah, seperti yang saya nyatakan sebentar tadi melalui platform FPX. Bagi pembayar duty individu pula, dalam sepanjang tempoh PKP ni, hanya pejabat stamp cawangan lembaga hasil dalam negeri sahaja yang dibuka. Kita punya pusat khidmat hasil, pejabat satelit ditutup lah pada masa ini untuk urusan duty stamps. Dan kaunter kita hanya beroperasi dari 8 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Bagi pembayar duty yang ada keperluan untuk membuat bayaran duty stamp, di mana-mana pejabat stamp cawangan lembaga hasil boleh merujuk kepada laman ataupun portal resmi lembaga hasil dalam negeri Malaysia, di mana di sana ada tertera waktu operasi kaunter duty stamp di cawangan-cawangan yang berhampiran dengan pembayar duty, dan temu janji boleh dimohonlah secara dalam talian, di mana apabila melalui portal www.hasil.gov.my, klik pada duty stamp, kemudian klik pada waktu operasi kaunter duty stamp dan klik pada pautan pantas senarai nama pegawai untuk dihubungi yang ada nombor telefon dan tertera alamat email untuk membuat janji temulah. So perkhidmatan ataupun penerimaan pembayar duty atau pelanggan di kaunter duty stamp pada waktu PKP ini, kita perlu patuh pada SOP yang ditetapkan lah, dan terdapat limitasi ataupun had bilangan pelanggan yang kita boleh terima pada satu masa lah, DJ, supaya kita boleh menjaga SOP dan memastikan keselamatan pelanggan dan juga pegawai yang bertugas di kaunter.
Pembayar duty juga boleh pilih lokasi kaunter yang terdekat berdasarkan kepada senarai yang boleh didapati di portal resmi lembaga hasil, dan setelah membuat janji temu, pastikan hadir ke kaunter pada waktu yang ditetapkanlah. Okey. So biasanya janji temu akan diberikan oleh pegawai-pegawai di pejabat yang berkenaan melalui jawapan ataupun melalui pemberitahuan dengan cara mengumumkan email kepada pelanggan-pelanggan ataupun pegawai duty yang telah membuat janji temu lah. Okey. Okey. Baik, dan pastikan kalau dah dapat tarikh janji temu baru pergi. Jangan tak dapat dah pergi ya. Kena tunggu dapat. Betul. Okey. Betul. Tadi tu ada sebut berkaitan dengan bayar secara online melalui kaedah stamps. Apa sebenarnya stamps ni? Okey, Faz. Stamps ni kita dah memperkenalkan penyetiaman secara dalam talian ni mulai tahun 2009 lah sebenarnya. Tapi di awal kita menggunakan sistem ni kebanyakan takers ataupun yang pengguna-pengguna yang biasanya menggunakan sistem atas talian ni adalah macam lawyers, lepas tu pihak-pihak bank dan syarikat insurans. So mereka ini adalah pengguna yang dari awal semasa kita bangunkan sistem ni, mereka dah biasa dengan sistem ni lah ya. Okey. Ia adalah satu sistem taksiran dan pembayaran duty secara elektronik melalui dalam talian. Okey. Kaedah ini merupakan kaedah utama yang digunakan untuk penyetiaman dokumen. Macam saya nyatakan tadi, kita akan tamatkan penggunaan digital franking sistem tertera tadi pada hujung bulan Jun ini, dan selepas ini hanya satu sistem yang kita gunakan lah, iaitu stamps. Okey. Sistem stamps boleh digunakan oleh firma guaman, iaitu peguam yang saya sebutkan tadi, pihak bank, syarikat insurans dan syarikat-syarikat atau lain-lain ejen yang berdaftar lah ya. So untuk menjadi pengguna stamps, mereka perlu mendaftar sebagai pengguna ataupun wakil kepada syarikat-syarikat yang berkenaan lah. So mereka akan membuka permohonan ID melalui secara dalam talian dan akan diluluskan sekiranya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Okey. Mengapa kumpulan yang saya sebutkan tadi perlu memilih stamps sebagai cara terbaik bagi kaedah penyetiaman penyetiaman dokumen ataupun surat cara mereka lah Okey, ada 6 sebab. Okey, kenapa 4 agensi ini ataupun yang saya sebutkan tadi, firma guaman, bank, insurans dan syarikat-syarikat berdaftar ni, kenapa mereka perlu gunakan stamps Satu, stamps mudah dicapai. Maksudnya kita 24/7. Tak macam kaunter. Kaunter terhad waktu perkhidmatannya. Tapi stamps disebabkan ia adalah sistem secara permohonan secara dalam talian. So bila-bila masa saja mereka yang mempunyai ID agent boleh akses dan buat permohonan lah, menghantar permohonan secara dalam talian. Okay. Bila kita kata dia boleh dicapai di mana saja dan bila-bila masa saja, sudah tentulah ia akan menjimatkan masa untuk memproses surat cara atau dokumen lah Haifa. Ya. Dan kemudian dari segi keselamatan, dokumen dan maklumat yang dihantar juga adalah selamat dan terjamin. Kemudian bila segalanya dilakukan secara dalam talian, kita tahu ia akan mengurangkan banyak kos-kos contoh kos pengangkutan untuk petrol dan sebagainya, nak pos ke dan sebagainya. So bila kita ada dalam talian, semua benda kita buat maksudnya dekat pejabat kita je, tak perlu lagi datang ke kaunter lembaga hasil. So ia menyematkan kos mereka lah. Kemudian semakkan status permohonan mereka juga boleh dilakukan pada bila-bila masa. So maksudnya tadi bila dia dah buat permohonan secara online, dia boleh login dan tengok apa status permohonan dia, sama ada sudah diproses ataupun sedang diproses ataupun notis taksiran telah dikeluarkan, dan dia boleh membuat bayaran juga secara dalam talian. Okey. Dan macam saya cakap tadi, bila semakkan status boleh dibuat pada bila-bila masa, cara bayaran pun banyak pilihan. Maksudnya tadi secara dalam talian ataupun bila dah dapat notis, pre-notis dan sediakan bank draft atas nama pengurus sistem dan datang ke kaunter lah. Tapi buat masa ini dalam tempoh PKP ni memang kita galakkan kalau boleh 100%
ejen-ejen ataupun syarikat-syarikat yang berdaftar sebagai pengguna stamps ni melakukan semua transaksi secara dalam talian supaya satu, kita nak kurangkan kontak ataupun kehadiran di kaunter, dan kita boleh beri tumpuan yang lebih lah kepada individu yang mana tidak boleh akses kepada stamps untuk datang ke pejabat, dan kita berikan perkhidmatan kepada individu tersebut. Okey. Okey. Baik, nak tahu juga Tuan, adakah menjadi kesalahan sekiranya dokumen ataupun surat cara ini lewat di-stampkan? Okey. Macam saya nyatakan tadi, ada tempoh masa untuk melakukan permohonan penyetiman atau membawa dokumen ke mana-mana pejabat stamps untuk di-stampkan. Okey, secara logiknya setiap kesalahan pasti ada hukuman. Supaya kita tidak ambil mudah lah akan suatu perkara, Raifah. So begitu juga dengan lewat stampkan dokumen atau surat cara, di mana ada penalti yang akan dikenakan lah. Okey, bagi tempoh kelewatan yang melebihi 3 bulan selepas tempoh penyetiman. Maksudnya 3 bulan selepas tempoh penyetiman ni yang kita sebutkan di atas tadi, 30 hari tadilah. So penaltinya adalah RM25 atau 5% daripada duty stamp yang terkurang. Okey, sekiranya lewat lagi selepas 3 bulan tetapi tidak lebih atau tidak lewat daripada 6 bulan selepas tempoh penyetiman, penaltinya adalah RM50 atau 10% daripada duty stamp yang terkurang. Okey, kemudian bagi kes-kes yang melebihi tempoh 6 bulan selepas tempoh penyetiman, penaltinya adalah RM100 atau 20% daripada duty stamp yang terkurang. Okey, selain daripada penalti ataupun denda yang kita kenakan, Raifah, kita juga boleh mengenakan tindakan undang-undang pada individu yang terlibat dalam penipuan atau pemalsuan duty stamp. Okey, jadi di sini saya ingin nyatakan ataupun share sikitlah bahawa jika anda tidak supaya pendengar di luar sana tidak mengambil mudah berkenaan pemalsuan sijil stamps ni lah bagi mengelakkan masalah pada masa akan datang. Okey. Dalam tempoh PKP 3.0 ini, sekiranya pembayar duty dikenakan penalti berkenaan duty stamp, mereka boleh membuat rayuan di mana lembaga hasil boleh mempertimbangkan pengecualian atau perimitan penalti yang diberikan berdasarkan kepada merit case lah. Okay, merit case ni kita kata contoh dia tidak boleh bergerak dalam tempoh PKP ni, dan untuk keluar ke pejabat duty stamp mungkin radiusnya jauh. So dia ada alasan kenapa dia lewat pergi stampkan dokumen lah. Okey, selain daripada situ, lembaga hasil dalam negeri Malaysia juga akan mempertimbangkan untuk lanjutan masa sekiranya penyetiman tidak boleh dilakukan dalam tempoh PKP 3.0, di mana ia akan diberikan berdasarkan kepada merit case dan permohonan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh dokumen. Okey. Baik, dan pelonggaran yang kita berikan. Ada tak LHDN terima aduan mengenai pengesahan ketulinan tidak wujud? Kan sebab boleh buat semakan sebenarnya kan menerusi www.stamps.hasil.gov.my. Kita boleh buat pengesahan di situ. Tapi ada tak pernah terima aduan macam tak tulen lah? Macam tu. Okey. Sudah tentu kita pernah terima aduan sama ada melalui panggilan telefon atau ada yang juga melalui email yang menyatakan kepada kita berkenaan mereka nak semak sijil stamp yang mereka terima tu adalah sijil stamp yang tulen atau palsu. Okey, untuk makluman semua, setiap dokumen yang distampkan melalui stamps, maklumat penyetiman ada disimpan di stamps, itu di mana di portal stamp, alamat ataupun capaiannya adalah di www.stamps.hasil.gov.my, dan bertujuan untuk memberikan maklumat ataupun pengesahan ketulinan ke atas dokumen yang telah distampkan lah. Okey, pembayar duty hanya perlu pergi ke laman web stamps dan pada paparan hadapan terdapat menu pengesahan ketulinan. Okey, tanpa perlu log masuk pun. Okey, di hadapan ada menu pengesahan ketulinan. Jika pembayar duty menggunakan stamps, masukkan nombor adjudikasi dan nombor sijil stamps untuk mendapatkan maklumat pengesahan ketulinan sijil tersebut.
nombor adjudikasi dan nombor sijil atau resit boleh didapati daripada sijil stamps yang diperolehi. Maksudnya dekat sijil stamps yang dikeluarkan lembaga hasil, di sana ada nombor adjudikasi dan ada nombor sijil. Bila semak pada pengesahan ketulinan, menu pengesahan ketulinan di stamps tu memang akan keluarlah maklumat ni. Okey. Baik. Lepas tu kan kalau sebut juga tentang isu penipuan secara dalam talian ni, ada ke skema berkaitan dengan duty stamp ni tuan? Okey Haifa, skamer ni diorang ni bergerak pantas juga macam mana kita cuba nak kekang ataupun kita cuba elakkan ataupun kita tingkatkan ciri-ciri keselamatan dari segi sijil dan sebagainya. Mereka ni ada saja yang mereka cuba buatlah. Tapi kita meletakkan ataupun membuat macam saya nyatakan tadilah, pembayar duty boleh membuat semakan sekiranya ragu-ragu berkenaan dengan sijil yang mereka terima. Sebab kita juga ada menerima aduan yang mengatakan pembayar duty menerima sijil daripada skamer dan minta mereka membuat bayaran duty stamps. Sedangkan sijil tersebut adalah sijil palsu yang kalau mereka yang biasa melihat sijil tersebut, kita boleh nyatakan sijil adalah palsu dengan kita sekali pandang atau sekali imbas sahaja. Tetapi bagi mereka yang mungkin tidak pernah berurusan dan tidak pernah tahu berkenaan dengan sijil stamps ni, pada mereka nampak macam original. Jadi di situlah kita kata tadi kepentingan menyemak dekat pada menu pengesahan ketulinan sijil stamps di portal stamps tadi, supaya maklumat ataupun apa-apa sahaja yang bayaran yang tuan dan puan lakukan adalah untuk membayar duty stamp kepada lembaga hasil, bukan dimasukkan ke akaun scammer tadilah. Ya, Eva? Alright. Baik, jadi kalau nak dapatkan lagi satu kita untuk memasukkan stamps ni, sijil stamp ataupun stamp hasil ke dan sebagainya, kesalahan memasukkan memasukkan wang boleh dikenakan penalti di bawah sebanyak 1,500 untuk setiap surat cara. So kita ada kita atas stamps kita ada peruntukanlah untuk kita kenakan tindakan dan penalti kepada pemalsu-pemalsu ataupun skamer-skamer ni lah. Ya. Okey. Jadi sekali lagi saya nak kongsikan laman webnya https://www.stamps.hasil.gov.my. Betul lah? Ya, betul. Dan juga kalau nak dapatkan maklumat lanjut sebenarnya boleh telefon Hasil Care Line di talian 0389111000 ataupun boleh juga menerusi Hasil live chat dan juga di hasil.gov.my. Ada pesanan-pesanan lain lagi, Tuan? Okey, Tuan? Okey. Ada pesanan-pesanan lain lagi? Okey. Macam tadi kita cakap tentang scammers tadi Okey, macam contoh antaranya kita ada yang kita terima aduan mengatakan ada agensi yang menawarkan pinjaman peribadi lah contohnya Kemudian dia dikenakan diminta untuk membuat bayaran antara 10% hingga 50% lah daripada jumlah pinjaman, di mana dari segi dari segi logiknya memang tidak logik lah, kerana duty stamp yang dikenakan tidaklah setinggi kadar tersebut. Okay. Dan scammer ni memang akan cuba untuk untuk menyatakan ataupun memberi tekanan kepada mangsa-mangsa mereka dengan mengatakan perlu melakukan bayaran segera. Jadi jangan terburu-buru buat bayaran. Buat semakan, sebab semakan ketulinan kita juga boleh dibuat melalui aplikasi atau mobile lah, dan boleh dibuat turun melalui Play Store ataupun untuk Android dan pengguna iOS jugalah. Jadi kita ada barcode dekat sijil stamp sana, so boleh scan dan pastikan sijil tersebut adalah sijil yang tulen dan dikeluarkan oleh lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Okey. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Syed Zulkifli Abu Seman, Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Operasi Stamp dan CKHT bersama kita dalam program Klinik Cukai. Terima kasih Tuan. Okey, sama Haifah. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan untuk anda terus dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Demikian tadi program Temu Bual Klinik Cukai